Silakan. Terima kasih Vanessa. Hari Koperasi Negara 2023 catat jualan memberangsangkan. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya terus bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Ya Zahira, Hari Koperasi Kebangsaan 2023 HKN 2023 yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu berjaya memperoleh pendapatan lebih 1.5 juta ringgit kepada para usahawan dan koperasi yang terlibat. Manakala jualan madani pula berjaya mengutip lebih RM90,000 hasil jualan barangan keperluan asas seperti minyak, tepung dan gula. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, penganjuran HKN 23 mencapai objektifnya dengan sambutan menggalakkan koperasi seluruh negara. Mereka telah berjaya bekerjasama dengan koperasi-koperasi di Sabah untuk mempamer dan menjual produk mereka, dan juga koperasi di Sabah juga akan menggunakan perkhidmatan koperasi mereka untuk memasarkan produk koperasi dari Sabah tersebut. Dan inilah tujuan kita mengadakan sambutan ini di Sabah supaya gerakan koperasi itu dapat diperkasakan. 219 booth pameran dan jualan dibuka sepanjang program 3 hari ini. Sementara itu, Naib Pengerusi Eksekutif Koperasi dan Kawalan Selia Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Siti Azlin Ahmad Dauta berkata, program ini memberi peluang koperasi memperkenalkan produk mereka. InsyaAllah, program ini sebenarnya kita adakan setiap tahun. Jadi saya harap mana-mana koperasi atau usahawan yang diberi peluang dapat terus menggarap peluang ini supaya dapat mengetengahkan produk-produk mereka dan juga perkhidmatan yang ada. Dalam pada itu, para usahawan dan pengunjung berpuas hati dengan program yang dianjurkan dan berharap ia diteruskan dari semasa ke semasa. Hari Koperasi ini bagus, memberangsangkan. Dekat SICC ni sambutan memang meriah. Kalau lain kali boleh buat lagi lah dekat sini. Pengunjung pun ramai peminat. Lepas tu tarikh pun tepat dengan cuti semua. Jadi pelanggan ramai lah. Alhamdulillah, sangat memberangsangkan, dan banyak barang-barang kita pun sememangnya lakulah. Banyak gerai dibuka di satu strategi yang amat baik, terutamanya untuk peniaga, mana mereka boleh macam memperkenalkan orang punya produk dengan dan mendapat tarikan lebih ramai daripada orang. Di sinilah sebenarnya Hari Koperasi Malaysia ni, Hari Koperasi Negara ni adalah satu peluang untuk mereka menjalinkan hubungan kerjasama dan urus niaga. Kerajaan negeri akan mewujudkan 2 lagi taman perindustrian baharu bagi membangunkan sektor perindustrian di negeri ini. 2 kawasan dicadang iaitu di Kimanis dan kawasan antara Kota Belud dan Kota Marudu. 2 taman perindustrian di Sogip, Oil and Gas Industrial Park, dan juga KKIP sudah hampir penuh. Di Sogip sudah penuh. So untuk memberi peluang supaya kita dapat membangunkan industri kita di Sabah, kita kena cari kawasan lain. Datu Haji G ditemui media selepas merasmikan pelancaran jelajah wanita GRS di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jelasnya Taman Perindustrian Minyak dan Gas Baharu dicadangkan di Kimanis, manakala Taman Perindustrian di antara Kota Belud dan Kota Marudu sama seperti di KKIP Sepanggar. Dalam pada itu, Datuk Haji G memberitahu GRS telah melakukan yang terbaik untuk Sabah dalam tempoh 2 tahun setengah selepas mengambil alih kerajaan negeri termasuk dalam pembangunan ekonomi. Dalam tempoh tersebut, lebih 30 buah negara telah menghantar perwakilan mereka ke Sabah untuk meneroka potensi pelaburan. Katanya keyakinan itu ditunjukkan mereka kerana kerajaan GRS mempunyai dasar dan polisi yang baik selain memiliki kestabilan politik untuk melabur di negeri ini. Secara tidak langsung katanya kehadiran pelabur-pelabur ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan merancangkan lagi ekonomi Sabah. Pelbagai inisiatif dilaksanakan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bagi mempromosi dan memperkasa industri kraftangan negara. Timbalan Menterinya, Khairul Firdaus Akbar Han berkata, melalui promosi yang tepat, industri kraftangan negara akan lebih dikenali di peringkat domestik dan antarabangsa.
Menurutnya, antara inisiatif bagi memperhebat promosi industri kraf negara itu termasuklah melalui peruntukan khas dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Saya akan berbincang dengan pihak di peringkat kementerian. Kita mahu supaya banyak lagi peruntukan khas, itu satu. Kedua juga dengan pembangunan yang boleh dilakukan dengan persatuan-persatuan NGO ataupun rakan kerjasama strategik. Akhir sekali barulah kita boleh memperkasakan dan mempromosikan kraf kita dengan cara yang betul. Dalam perkembangan sama, Khairul memberitahu Motek akan menganjurkan kembara kraf Borneo di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memakmurkan ekosistem dan lanskap kraf tangan selain bertujuan memperluas promosi kraf tangan di kedua-dua negeri. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan Makmal Pembangunan dan Pengeluaran produk kraf batik Linut dan Manik di Sandakan. Program ini merupakan antara inisiatif dilaksana Motek menerusi projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK. Melalui bimbingan kemahiran dan teknikal keusahawanan, PPKK bertujuan membangun dan mewujudkan komuniti kraf baharu yang mampu menjana pendapatan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Lembaga Kebudayaan Sabah dicadang mengadakan persembahan kebudayaan pada setiap hujung minggu di lintasan Diasoka sebagai tarikan baharu memeriahkan Tamu Jalan Kaya. Ia juga sebagai usaha menarik lebih ramai pengunjung khususnya pelancong bukan sahaja untuk mendapatkan barangan hasil tempatan, malah menyaksikan pelbagai adat dan budaya etnik masyarakat negeri ini. Bagi tujuan itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu mahu agar semua kumpulan atau persatuan etnik yang ada di Kota Kinabalu menjalin kerjasama dengan Lembaga Kebudayaan Sabah. Kita akan have something structure building semi-permanent supaya tourists when they come they can watch our kebudayaan by rotation. Sometimes it's from various punya ethnic groups ini begitu. So with a fixed time so that kita punya turis pun tahu setiap minggu atau setiap hari Ahad dia boleh datang sini melawat Jalan Kaya and then also watch our cultural shows. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Persembahan Kebudayaan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu di pentas Diasoka Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Datuk Christina mengumumkan sumbangan RM20,000 kepada PRBSS untuk pembelian peralatan set kulintangan. Naib Presiden PRBSS Datuk Japrin Hakim menyambut baik usaha yang dilaksana PRBSS Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu dalam mengadakan persembahan kebudayaan tersebut yang dilihat mampu meneruskan kesinambungan adat dan seni budaya masyarakat di negeri ini. Kita berterima kasih ini sebagai satu tanda yang YB Christina Liu prihatin terhadap persatuan-persatuan yang ada di negeri Sabah kerana persatuan ini penting kerana pada saya persatuan inilah yang akan menjadi asas untuk kita bersatu padu juga di negeri Sabah ini mengikatkan hubungan silaturahim di samping kita memperkasakan serta mempertahankan adat dan seni budaya yang ada di negeri Sabah. Kesedaran terhadap penyakit sistemik lupus erythematosus atau lebih dikenali sebagai SLE dan lupus perlu dipertingkat agar rawatan awal dapat diberikan. Ini kerana SLE merupakan penyakit kronik yang amat kompleks dan sering disalah tafsir sehingga ia tidak dikesan pada waktu yang tepat. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib, dianggarkan terdapat 43 kes SLE direkodkan bagi setiap 100,000 orang. Justru katanya, program seperti SLE Walk a Payung yang diadakan berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat mengenai penyakit SLE. Demikian ucapannya sempena perasmian pelancaran program tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Politik Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Jendi Sangau. Sementara itu, Presiden Persatuan SLE Malaysia, Dr. Hasselin Husin berkata, program kesedaran yang dianjurkan persatuan itu banyak membantu meningkatkan tahap kesedaran.
Dengan usaha kita ada pertingkatan kesedaran di kalangan masyarakat kita tentang pesakit SLE. Sebab dulu memang orang tak tahu apa itu SLE. Mereka rasa lupus, apa itu lupus. Tapi sekarang lebih ramai orang tahu that ia hanya adalah penyakit autoimun. Dan mereka kadang selalu tanya kita pasal nak tahu lebih lanjut tentang penyakit autoimun. Database yang di Sabah ini merangkumi 1,000 pesakit SLE di seluruh Sabah. From the visit yang kita buat daripada Hospital Queen ke Keningau, ke Sandakan, ke Tawau, 3 monthly kita visit patient-patient SLE ni kita ada tengok di sana, dan we do teleconferencing with the doctors over there, so we tend to get more and more. So kalau saya kasih tahu kau yang the amount of the patient that we have registered so far for the past years bertambah. Ini disebabkan kita punya kebolehan untuk memberikan kesedaran kepada pesakit dan juga doktor. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu untuk petang ini. Terus bersama kami dalam Berita Wilayah. Zahira, ada lebih banyak perkembangan semasa dalam negara untuk dikongsikan. Teruskan, Zahira. Terima kasih, Redwin.